Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Ketua Penolong Pengarah Kanan KPPK Unit Bahasa Sektor Pembelajaran JPN Melaka, Puan Haja Rubaiyah binti Abu Nawas. Yang berusaha Timbalan PPD Bahagian Sektor Perancangan, Puan Haja Nora binti Abu Bakar. Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Tuan Haji Ramli bin Julis. Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, semua pengetua-pengetua Daerah Jasin, guru besar Daerah Jasin, dan sidang maya yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melaka Maju, rakyat harmoni menggamit dunia. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Bersyukur kita pada petang yang berbahagia ini dapat kita berkumpul di Dewan Yusof Ahmad dalam taklimat penataran manual pengajaran dan pembelajaran di rumah atau ringkasnya PDPR yang dilaksanakan secara maya menggunakan aplikasi Google Meet. Okey, sama-samalah kita di sini mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita, iaitu Puan Haja Rubaiyah, yang mana kat sini tuan-tuan dan puan boleh mendapatkan manual ataupun surat unjuk kuasa di talian di pautan www.moi.gov.my. Oleh itu marilah kita sama-sama hayati selama ni kalau kita lihat, kita hanya tahu bahawa pembelajaran secara online, tetapi kita akan lihat pada kali ini ada juga kita katakan pembelajaran secara offsite, bukan offline, offsite. Untuk itu majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Puan Haja Rubaiyah untuk taklimat seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih. Sini Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Haja Reni selaku pengacara kita pada petang ini, yang saya hormati Haja Nora, Timbalan PPD Perancangan, pegawai-pegawai dari Jabatan PPD Jasin, Tuan Haji Ramli sahabat saya, Timbalan Pembelajaran, semua sahabat pengetua dan guru besar di daerah Jasin. Jadi pada petang ini kita akan bersama-sama tuan-tuan untuk melihat secara mendalam berkaitan dengan modul pengajaran dan pembelajaran di rumah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya home based learning, tuan-tuan. Jadi kita semua mengetahui bahawa negara kita pada masa ini sejak daripada bulan Mac lah telah dilanda oleh pandemik COVID-19. Jadi pada peringkat awal apabila berlakunya kita PKP, kita melaksanakan PDPR ini juga tidak dinafikan, tetapi pada waktu itu kita melaksanakan mengikut keupayaan kita masing-masing dan tidak terpimpin. Dan pada kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengucapkan tahniah kepada Kementerian minta cikgu siapa yang buka mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana kita telah dibekalkan dengan manual pengajaran itu sendiri, dan kita mempunyai garis panduan yang jelas yang mana dapat kita laksanakan secara bersama-sama di seluruh negara. Jadi untuk makluman tuan-tuan, sebelum kita bermula kepada slide yang kita akan paparkan, kita akan lihat bersama-sama ini, saya memaklumkan kepada tuan-tuan, manual ini bukan maksudnya semasa COVID sahaja. Manual pengajaran dan pembelajaran ini disediakan, maknanya dia tak ada jangka tempoh, orang kata tari luput tuan-tuan, sebab kita tidak tahu berkaitan dengan wabak yang melanda. Kalau katakanlah macam dulu kita ada jerebu kan tuan-tuan, kita tak sekolah,
ya, tetapi manual ini akan digunakan apabila berlaku situasi seperti itu. Jadi sebab itu penataran perlu dibuat kepada semua PGB, dan PGB juga perlu melaksanakan penataran ini kepada seluruh warga sekolah. Maknanya kita bersyukur mulai tahun 2020 ini sekolah-sekolah di Malaysia melalui surat pemakluman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan mempunyai satu garis panduan bagaimanakah caranya dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh sekolah apabila berlaku sesuatu bencana ataupun wabak. Jadi kalau dulu saya ingat lagi, masa tu saya pun jadi pengetua cuti jerebu, bukan main tepuk tangan dengan saya pun tepuk tangan. Kita tak buat apa-apa pun tuan-tuan. Sekarang bila surat itu berkuat kuasa, maknanya pihak sekolah perlu mengambil kira perkara ini. Dan kita akan pergi nanti secara mendalam apakah operasi-operasi yang perlu berlaku oleh setiap sekolah. Maknanya sekolah mesti membuat perancangan. Ini kita hari ini 16 hari bulan, ya, 16 hari bulan Oktober. Kita akan bersekolah sehingga 18 hari bulan Disember. Kemudian kita akan kembali semula ke sekolah pada 19 hari bulan Januari. Kita tak tahu situasi itu. Maknanya di peringkat sekarang tuan-tuan kena merancang berdasarkan manual pengajaran. Kalaulah katakan sekolah kita tidak dibuka pada 19 hari bulan itu, maknanya kita dah tak ada masalah tuan-tuan. Perkara ini dah boleh berjalan dengan lancar dan anak-anak murid kita menerima pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi itu yang kita kena sangat faham dengan situasi ini. Ya, kita katalah bulan Januari buka sekolah. Berjalan 2-3 bulan tutup lagi, tuan-tuan. Tak ada masalah. Sekolah tuan-tuan bukanlah secara mengejut kita tak boleh buat apa-apa, kita kalang kabut dan sebagainya. Sebab itu kalau kita melihat di dalam manual itu ada 3 perkara yang sangat penting, iaitu siapa yang terlibat. Yang pertama, barisan kepimpinan di sekolah mesti tahu. Yang kedua, guru-guru kena sangat menguasai. Yang ketiga, ibu bapa. Sebab ibu bapa juga perlu dilibatkan. Sebab itu saya pun sangat menggalakkan sekiranya tuan-tuan membuat penataran, mungkin boleh buat juga secara meet kepada ibu bapa, kepada AJKPIBG, supaya mereka tahu negara kita mempunyai satu perancangan yang sangat sistematik. Apabila berlaku saja apa-apa wabak atau gejala yang menyebabkan sekolah terpaksa ditutup, pembelajaran anak-anak tidak terhenti. Ini kena sangat jelas tuan-tuan di situ, ya. Pembelajaran itu tidak akan terhenti. Jadi dia tak boleh kita suka-suka lagi lah. Yang dulu tu okey, dikira halal lah. Daripada berapa March tu kan kita buat suka hati, macam-macam gaya kita buat suka hati kita. Tetapi kali ini dirancang. Jadi sebelum kita mula juga, apabila dikatakan dirancang, maka tuan-tuan kena merancang berdasarkan sekolah masing-masing. Tuan-tuan, ya, dalam situasi sekarang untuk murid-murid tahap 1, darjah 1 hingga tingkatan 4, kurikulum itu dijajarkan. Maknanya kita pun kena bersedia dengan kurikulum yang dijajarkan itu tuan-tuan, untuk perancangan dalam menyediakan manual pengajaran pembelajaran yang akan diguna pakai oleh sekolah tuan-tuan. Jadi ada 85 buah sekolah di daerah Jasin. Ya, kita ada berapa sekolah menengah, Puan Redi? 17 sekolah menengah. 17 sekolah menengah ni dia tak sama. Jangan sekolah menengah Sempang Beku dah buat sekolah menengah Selanda pinjam copy and paste. Tak jadi. Sebab perancangan akan mengikut sekolah sendiri, tetapi dia masih mengikut garis panduan yang sama. Begitu juga antara sekolah kebangsaan lah. Sekolah kebangsaan Jasin tak boleh berkongsi dengan sekolah kebangsaan Air Baru, walaupun dia dekat-dekat, tuan-tuan, ya. Jadi masing-masing kena duduk. Maknanya bahagian pentadbiran, sebab tu saya kata kita minta pengetua, guru besar mendengar secara terus ni. Kemudian sebelum cikgu membuat penataran, berbincang dahulu dengan G8 ke ataupun tim pentadbiran di sekolah, bagaimana kita nak merancang untuk sekolah kita, dan selepas ini duduk buat perancangan. Sebab orang kata kita tidak tahu, tuan-tuan, ya. Ada sahabat kita sekolahnya satu sekolah menengah, satu sekolah rendah tiba-tiba diarahkan tutup kerana ada COVID. Tak ada alasan. Mereka ni kesian jugalah, dia baru dapat manual tersebut sebab kita baru dapat penataran. Dalam situasi begitu agak kalang kabut jugalah nak menyusunkan bagaimana pembelajaran itu diterima seterusnya oleh anak-anak murid kita. Jadi
dalam keadaan sekarang kita maknanya sangat bersedia. Dan jangan mungkin tuan-tuan tanya Pak Rubayan, adakah surat itu akan tamat tempoh ini? Tak ada tuan-tuan, sebab kalau kita baca di situ, dia mengambil kira surat yang telah diturunkan oleh kementerian pada tahun 2016, iaitu berkaitan wabak penyakit. 2016 tu kita ada SARS kan, kemudian ada jerebu dan sebagainya. Maknanya kita selagi tak bencin, selagi itulah kita kena mengetahui tentang manual ini, sebab dan kita kena merancang di peringkat sekolah. Plan contingency lah maksudnya di sini tuan-tuan ya. Jadi kita di bahagian kepimpinan tak boleh orang kata okey dengar sajalah, kita di kawasan hijau, kita tak perlu nak buat perancangan, tak boleh. Selepas tuan-tuan selesai mendengar penataran ini, buat penataran di peringkat sekolah, terus buat plan contingency. Kalau sekolah kita ditutup, kata contoh begini, okey kita dah ada, ini yang akan kita laksanakan. Jadi cikgu faham, ibu bapa faham, tuan-tuan pun tidak dalam keadaan dalam kabut. Jadi ini mukadimah pertama yang saya pergi dahulu supaya kita tidak keliru, dan ini bukan perkara yang main-main. Orang kata tuan-tuan, kami pun diberikan penataran sehari suntuk, kita mendengar penataran itu, mendengar terus daripada PPHH. Jadi kita pergi kepada slide kita ya tuan-tuan. Jadi sama-sama ya kita tayangkan slide ni. Baik ya tuan-tuan, kita sama-sama melihat slide ini ya. Slide yang setelah pun saya sharing sebenarnya dengan tuan-tuan, dan saya berharap semua sekolah telah memuat turun ya bahan yang telah diberikan ini, dan kita dapat memahamkan bersama-sama. Okay, jadi kita lihat slide ini di bahagian pengenalan dulu tuan-tuan ya. Kita pergi ke bahagian pengenalan. Okay, ya. Kita lihat di bahagian kandungan ada pengenalan, definisi, operasi, objektif, kaedah pendekatan, kaedah PDPR, pendekatan PDPR, kaedah PDPR, pelaksanaan PDPR, dan seterusnya akan pergi ke bahagian penutup. Dan ini dibantu dengan buku manual ya. Okey, jadi kita lihat tuan-tuan, di bahagian pengenalan ini kita diberikan dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menggariskan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri. Itu dari segi aspirasi sistem, akses kepada pendidikan. Peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi ini sangat jelas tuan-tuan ya. Peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Ini bermakna kalau sekolah tidak dibuka, itu waktu persekolahan, anak-anak ini mesti menerima pendidikan. Jadi tujuan manual ini membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu dalam singkatannya PDPR, sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Ya, tetapi secara terancang. Jadi ini sangat jelas. Kita kena maklumkan kepada guru-guru, ini adalah hak murid-murid untuk menerima pendidikan. Jadi bukan ada kita ni. Apa dia definisi operasinya di sini? PDPR ialah P dan P, iaitu pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Kalau murid itu berada di rumah atau pusat komuniti, dia diletakkan di pusat komuniti. Sebab contohlah, tak silap saya ada sekolah SK apa ya, yang di bahagian Selandai, dia ada pusat komuniti, ada pusat apa ni? Ya, Batam Melaka. Dia ada pusat internet kan. Jadi mungkin di rumahnya tak ada kemudahan itu, dia nak pergi di situ boleh. Atau di mana-mana lokasi bersesuaian. Komuniti ni boleh juga begini tuan-tuan. Contoh berlaku banjir. Anak-anak kita ni ditempatkan di dewan. Jadi di dewan itu dia pun boleh menerima pelajaran. Dekat situ, ini sebab tu dia luaskan. Ini luaslah di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Anak murid kita cuti sekolah balik ke kampung. Ya, jadi mereka berada di kampung, tak boleh pula kembali, sekolah dah dibuka, tetapi masalahnya kita tak boleh kembali ke sekolah. Macam contohnya bulan Mac hari tu hingga bulan Jun lah. Jadi di mana-mana lokasi perlu ada PDPR ini. Sebab itu saya nyatakan di peringkat awal tadi, ibu bapa perlu dimaklumkan bahawa hak menerima pendidikan itu ada pada anak-anak mereka, dan mereka juga kena memberikan kerjasama untuk memastikan anak-anak mereka belajar.
Kalau tuan-tuan ingat kit ibu bapa kan, kita ada dibekalkan kit ibu bapa. Saya berharap kit itu pun telah pun diberikan kepada ibu bapa kan pada peringkat awal. Jadi itu berkait rapat dengan manual ini ya. Jadi PDPR ni boleh dilaksanakan dalam talian. Boleh atas online sebab kalau kita tak ada masalah dalam talian boleh. Dan atau luar talian pun boleh. Atau offsite dengan berstruktur dan terancang. Bukanlah suka-suka kita macam yang hari itulah. Ya, kita masa bulan Mac dengan apa tu kita suka-suka sampaikan ibu bapa mengeluh, mengadu kerana anak 5 orang, dia 1 sampai darjah 5, peranti ada 1, cikgu darjah 1 hantar online pukul 8 sampai pukul 12, cikgu darjah 2 buat online pukul 8 sampai pukul 12. Akhir sekali mak bapak tu pun kata, mak nak pakaikan itu sebab ada kecemasan, tak payahlah kau belajar budak-budak, sebab budak-budak tu semua tak belajar. Jadi ini berstruktur terancang. Kita boleh diambil tindakan tuan-tuan kalau kita tidak rancang. Kita tak buat sebab ni kita telah diberikan manual, jadi maknanya rancang. Rancang tu kena duduk sama-sama, duduk satu sekolah, berbincang dengan KP, dengan guru mata pelajaran. Jangan gaduh-gaduh sebab kita ada beberapa kaedah di sini yang kita lihat bersama-sama ya. Jadi kita lihat seterusnya objektif PDPR ya. Panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang, dan murid mengikuti PDPR secara optimum. Maksud optimum ini tak adalah dia kata okey tak apalah, saya nak ambil pukul 8 sampai 9. Yang lain tu biarkan jadualnya, tak boleh. Maknanya optimum lah sebab kita telah rancang di situ bersama-sama dengan guru-guru. Dan ibu bapa pun tahu, faham perkara ini akan dilaksanakan apabila sesuatu bencana berlaku ya. Jadi kita teruskan seterusnya. Saya harap tuan-tuan jelas dengan objektif ini ya. Jelas. Okey, kita pergi seterusnya. Ini dia. Pendekatan PDPR dalam talian secara atas talian. Cara belajarnya ada capaian internet. Menggunakan peranti. Belajar secara real time. Real time ni maknanya kita berilah di situ kan pukul 8 sampai pukul 9. Tapi nanti kita tengok di dalam manual ini kerajaan kita menyedari bahawa terdapatnya kesan-kesan yang tidak baik sekiranya anak-anak itu menggunakan peranti daripada pukul 8 sampai pukul 12 petang. Nanti kita lihat kalau prasekolah maksimumnya 1 jam ada diberi kat situ. Kalau ini sampai ini berapa jam. Jadi maknanya sekolah tidak boleh meletakkan semua, dia nak letakkan atas talian. Ada kaedah-kaedah sebab kita melibatkan semua murid ya. Kalau di sekolah menengah tu daripada peralihan hinggalah ke tingkatan 6 tuan-tuan ya. Okey, kita lihat situ. Kemudian apakah medium-medium yang boleh digunakan? Medium pertama kita hendaklah menggunakan delima itulah tuan-tuan ya. Itu optimumkan penggunaan delima. Jadi jangan terlupa ya, PGB, password delima jangan lupa. Jangan beri kepada guru data. Guru data yang hafal password kita pun tak pernah tengok delima. Tuan-tuan ya, PGB saya ingin mengingatkan di sini. Delima ni asalnya bukan nama delima. Dan tuan-tuan kan ada perubahan cakap delima mana pula ni. Ni kan nak terlupa pula buat kahut Nora. Delima ni nama asalnya apa? Kan dia bukan dia delima sebelum ni tidak dikenali sebagai delima. Panjang kita letak dekat situ kan. Ya. Jadi buka delima tu. Jadi lepas ni tuan-tuan buka ramai-ramai dengan GPK dulu. Cikgu tuan-tuan juga boleh menggunakan cikgu tiup. Tapi bukan suka hati. Kita ambil saja, kita cakap dengan budak-budak, bukalah cikgu tiup. Mesti buka dekat cikgu tiup tu bahagian mana. Dan untuk negeri Melaka, kita ada e-Belajau. E-Belajau. Jadi tuan-tuan ya, e-Belajau itu dibangunkan oleh guru-guru kita. Ya, terima kasih diketuai oleh pegawai SIC Plus ya, Puan Reni ya. Puan Hajar Saripah, ketuanya. Saya tak tahulah tuan-tuan tahu ke tidak wujudnya e-Belajau ni. Ya. Tahu pegawai di depan ni. Ang jawab tahu. Memanglah Ang tahu. Kita sendiri. Bukan tuan-tuan, e-Belajau itu dibangunkan dan bahan di dalam e-Belajau khas negeri Melaka itu menggunakan buku teks sepenuhnya. Ya. Dan aplikasi media sosial.
Tuan-tuan boleh juga menggunakan Google Meet atau Microsoft Teams ya, live streaming. Yang ini kita boleh gunakan kalau kita gunakan Delima, kita masuk menggunakan Google Meet dan Microsoft Teams. Di situ sebenarnya capaiannya lebih luas, tuan-tuan ya. Jadi permainan gamification pun boleh, tetapi bukanlah kita cakap dengan budak-budak main game. Permainan yang ada kaitan dengan sukatan ya, dengan pembelajaran kita. Boleh video, klip video, e-buku, rakaman video. Tadi saya dah nyatakan e-belajar tu kan ada kan tuan-tuan lihat. Jadi itu gunakan sepenuhnya. Jadi inilah perkara kita kena rancang tadi secara berstruktur. Tuan-tuan tengok dah ni. Okey, dalam Delima ada. Dalam Delima tu ada apa dia? Sharing daripada cikgu-cikgu satu Malaysia yang boleh digunakan. Minta panitia-panitia membuka Delima, melihat setiap mata pelajaran. Ambil yang sesuai. Nampak di mana nak digunakan. Sebab dalam Delima kita boleh menggunakan Google Classroom. Biasanya kan sekolah-sekolah akan menggunakan Google Classroom. Itu dia ya. Jadi tuan-tuan lihat situ. Tempoh layar maksimum mengikut umur diberikan. Tahap persekolahan. Prasekolah 1 jam je. Kita tak nak anak-anak prasekolah ketagih pula nak melihat ni. Kemudian tuan-tuan ya, sekolah rendah 1 hingga 2 jam. Ya, menengah rendah 2 hingga 3 jam. Menengah atas 3 hingga 4 jam. Okey, tuan-tuan mungkin tanya Purbak ya, 1 jam tu mata pelajaran BM ke, BI ke, yang inilah yang dinyatakan tuan-tuan kena susun di peringkat sekolah secara berstruktur. Okey, anak-anak prasekolah ni daripada Isnin hingga Jumaat dia boleh 1 jam. Jadi 1 jam hari Isnin ni jangan gaduh-gaduh. 30 minit matematik contohnya. 30 minit berikutnya bagilah rehat dulu kan budak-budak di rumah. Dia tengok-tengok tu nak minum air apa dan sebagainya. Jadi jadual waktunya kita kena buat secara berstruktur. Okey, kena sampai kepada ibu bapa. Begitu juga dengan yang lain-lain lah tuan-tuan. Jadi tanya, sebab itu saya kata antara sekolah dia tak boleh copy paste. Mungkin keperluan di SMK Selanda dia nak lebihkan sedikit bertemu dalam Meet ni matematik. Sebab masalah budak-budak ni kalau dia tengok modul nak belajar matematik, dia tak faham. Dia mesti nak Google Meet direct dengan cikgunya, boleh bercakap apa dan sebagainya. Jadi kita perlukan 1 jam sebab matematik. Okey, subjek lain contohnya BM dia tak perlu bersemuka. Dia boleh tengok modul, yang ini dia guna modul. Jadi kita kena rancang mengikut keperluan. KPKP pun kena bertolak ansur di situ. Ya, jadi tuan-tuan, itu yang diberikan jam. Jadi tempoh jam telah diberikan kepada kita 2 hingga 3 jam. Bukan 2-3 jam tu tuan-tuan straight je. Mungkin ada pecahan-pecahan, itu terpulang kepada kebijaksanaan sekolah. Jadi kalau kata video kita ambil, adakah video tu dah 3 jam? Dah lah orang lain semua tak boleh, dah bergaduh kita kat dalam tu sebab kawan kita dah pilih video dia 3 jam. Jadi kena susun tuan-tuan ya. Jadi ini diberikan dan diperincikan dengan jelas di dalam buku manualnya. Tuan-tuan boleh nampak saya kan. Di buku manual kita ni, saya sendiri pun saya conteng, saya baca 2-3 kali kita baca. Kita kena fahamkan di dalam buku manual ini bagaimana kita nak merancang ya untuk sekolah kita. Okey. Kita teruskan seterusnya. Okey. Itu tadi sekiranya pendekatan PDPR tadi kita menggunakan atas talian. Sekarang ini luar talian. Murid belajar menggunakan peranti seperti komputer riba, tablet atau telefon pintar tanpa capaian internet. Dia buat offline dekat sini. Jadi kalau nak offline, macam mana budak-budak ni nak dapat bahan? Di sini mungkin tuan-tuan boleh bekalkanlah pada peringkat awal kan kepada ibu bapa. Jadi mereka muat turun. Okey, ini boleh buat, kita beri juga jangka masa. Ini boleh buat di rumah, tak perlu diguna internet. Sebab kita sekarang dah sekolah, kita dah rancang awal-awal kan. Jadi dah boleh muat turun awal-awal. Ini mungkin tuan-tuan contohnya, tuan-tuan buat projek. Dia kena siapkan projek tersebut kan. Nak perlu menaip lah, nak perlu apa dan sebagainya. Jadi boleh gunakan peranti tuan-tuan. Ya, boleh gunakan peranti yang perlu dirancang bersama-sama. Jadi kita pun lihat juga kebolehupayaan anak-anak murid kita. Satu sekolah, satu tingkatan, ada 10 je keluarga yang ada peranti ni tuan-tuan. Nampaknya ini kurang berkesan kalau kita pilih sebagai salah satu PDPR di sekolah kita. Sebab setiap sesuatu yang kita buat itu ada pengukurannya.
Sebab nanti kita pergi kepada pentaksiran, kita tak mahu sesuatu yang kita rancang dia tak menjadi disebabkan oleh kekangan yang berlaku kepada murid. Ya, jadi ini kita lihatlah tuan-tuan ya, kena susun. Okey, kita lihat seterusnya. Okey. Pendekatan PDPR secara offsite. Ini yang ketiga lah, iaitu premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak. Ini yang saya kata tadi, mereka kena keluar daripada rumah, kan? Tak boleh dipindahkan di satu tempat, dia pergi duduklah di pusat komuniti. Jadi saya pun mula-mula offside. Yang saya tahu kalau offside ni orang main bola kan offside, main bola jaring offside. Rupanya belajar pun ada offside. Maknanya kan, offside ini maknanya dipindahkan ke satu tempat. Katalah berlaku macam saya kata tadi kan, berlaku bencana banjir. Selama ini banjir, saya teringat tahun bila yang kita banjir besar tu di Terengganu, habis sekolah semua ditutup kan. Tuan-tuan di Johor, kita semua tak mengajar, tak belajar budak-budak tu. Ya, tetapi sekarang telah turun manual, telah turun surat kan tuan-tuan, maknanya kita kena buat dan kena dirancang. Jadi akan sampai bila-bila lah manual ni. Mungkin manual ini akan ditambah baik lagi nanti, akan datang. Maknanya di sini anak-anak di Malaysia sangat beruntung. Apa sajalah selagi waktu persekolahan 190 hari itu berlaku apa-apa, mereka tetap menerima pendidikan daripada kita. Ini kita kena ingatkan cikgu-cikgu. Ya, jadi surat kementerian, itu yang saya kata pada tuan-tuan, saya bacakan di sini. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2016, garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Dah ada tuan-tuan, tapi kita tak ambil kisah. Mungkin kita tak tahu, kita asyik bertanya saja. Ada surat tak? Kita minta surat je, kita minta surat je. Sebab itulah tak boleh kita minta surat. Tengok surat ni dari tahun 2016. Dan surat ini menyahut semula 2020 ditambah baik dengan adanya manual ini. Maknanya apa-apa sahaja yang diisytiharkan sebagai bencana, kita tahu anak murid kita berada di mana, dan dalam waktu persekolahan maka ada pembelajaran. Jadi ini yang kita kena bawa kepada guru-guru kita. Bacakan surat tersebut tuan-tuan. Ya, surat KPM bilangan 8 2016 ini. Baca juga surat pemakluman penggunaan manual ini yang telah pun kita berikan untuk guru besar. Saya muat naik di dalam grup guru besar. Untuk pengetua-pengetua pun saya telah muat naik di dalam laman guru penolong kanan pentadbiran. Ya, ketiga-tiga bahan ini kita telah berikan ya. Okey, jadi tuan-tuan lihat, kita pergi seterusnya. Kaedah PDPR menggunakan modul. Tadi mula-mula atas talian, kemudian luar talian, offside. Kali ini menggunakan modul. Okay. Jadi bagaimanakah yang dikatakan modul? Inilah yang paling banyak kita terima. Jadi saya pergi dahulu ya, semasa saya mendapat penataran hari Selasa baru-baru ini ya tuan-tuan, daripada pengarah BPSH ya, Puan Haja Juhaida. Puan Haja menerangkan modul itu bukanlah set-set soalan yang kita beri kepada murid-murid. Soalan, saya cikgu bahasa Melayu hantar soalan, Reni cikgu bahasa Inggeris hantar soalan, Nora cikgu matematik hantar soalan. Akhirnya mak bapak di rumah tu bukanlah cikgu kan, dia pun jadikan modul kita pembalut nasi lemak jadinya. Bukan. Modul yang kita sediakan itu dirancang secara berstruktur, memenuhi keperluan mata pelajaran. Dan adalah nota-nota di situ yang menjadi panduan kepada anak-anak murid. Nanti kalau tuan-tuan tak berapa faham, kita mintalah bantuan daripada pegawai SIC ya, membantu tunjukkan sedikit bentuk-bentuk modul. Ya, modul. Perkara yang perlu ada di dalam modul, ada 7 perkara. Tuan-tuan lihat di situ ya. Mesti ada sasaran. Prasekolah ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah. Mesti ada siapa yang kita nak berikan kepada modul ni. Kalau buat pembelajaran terbeza tu nampak gayanya ada 3 aras lah modul tu. Di situ tuan-tuan ya, baru budak-budak dapat belajar. Tajuk atau tema modul. Objektif berdasarkan di SKP. Mesti ada objektif. Kalau tak ada objektif, kita tak akan mencapai selesai kita punya kurikulum kita. Contohnya sekarang kita dalam penjajaran.
Tiba-tiba kita diarahkan macam di Sabah Sarawak kan. Sabah sekarang ditutup sekolah beberapa minggu, PDPR kena berlaku. Jadi nak selesaikan penjajaran ini tadi mesti kena ambil daripada objektif di dalam DSKP. Jadi objektifnya daripada DSKP. KP kena duduk. Sama-sama duduk, okey, nak siapkan modul. Kemudian tempoh pelaksanaan aktiviti. Janganlah bagi modul hari ini besok suruh hantar, nangis budak-budak drive thru. Hari ini tuan-tuan ambil, esok hantar. Matematik pun hantar macam tu. Kita kata sebab satu hari ada 9 waktu dekat sekolah, kita pun buat 9 waktu. Kita kena ingat tuan-tuan ini berada di rumah ya. Ada tempoh pelaksanaan aktiviti. Sebab itu satu-satu modul yang disediakan di peringkat sekolah perlu dirancang dan berbincang sesama ketua panitia. Ya, nota berkaitan tajuk modul mesti ada secara jelas. Nota tu kalau boleh step by step. Contohlah ngajar matematik kan, persamaan linear. Bagi satu persatu di situ, masa latihan tukarkan angka je. Kalau persamaan linear tu tanya angkanya nombor 4, ke bawah tu tukarkan latihannya nombor 2. Boleh tak dia ikut step by step tu, akhirnya dia dapat jawapan. Maknanya kreativiti guru kena ada dalam menyediakan modul itu. Sangat ada. Dia kata sebab tu dia minta nota berkaitan modul itu. Sebab itu mungkin satu-satu modul tu dia tak akan banyak sebab kita nak sampaikan perkara asas ya, kandungan asas. Ini PGB kena tengok semula di SKP di mana dia kandungan asas bagi setiap mata pelajaran yang perlu kita selesaikan sekarang sehinggalah kita akan tamat nanti bersekolah pada 18 hari bulan Disember. Kandungan asas yang kita jajarkan itu telah selesai di peringkat sekolah. Saya pun mengambil kesempatan ini dengan daerah Jasin ya, tuan-tuan, terus buat satu analisis setakat ini kandungan asas di sekolah tuan-tuan berapa persen dah selesai. Sebab saya tahu ada sekolah yang mula melaksanakan peperiksaan akhir tahun ya, terutama untuk tahap 2 bagi sekolah rendah, begitu juga murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 ada peperiksaan akhir tahun. Kandungan asas yang wajib kita selesaikan tahun 2020 ini adakah telah habis 100%? Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan buat analisis sebab apabila saya menghadiri taklimat ini ya, hari tu tiba-tiba Puan Juhaida dia minta, okey saya nak tahu, dia kata peratus sekolah yang telah membuat penataran. Nasib baik dia tak minta Melaka. Saya, Haji Mail, Tuan Haji Ismail, kita punya timbalan pembelajaran dah bulat biji mata kat dalam tu. Alamak, hai Tuan Haji. Okey, Sabah berapa peratus? Rupanya dia utamakan sekolah-sekolah yang mana negerinya yang ditutup. Kedah berapa peratus? Dia kata dah buat penataran penjaga ni, HBL ni, PDPR. Sebab itu saya dah siapkan siap-siap pada tuan-tuan Google Form. Tuan-tuan selepas dapat penataran pada saya ni, jangan esok terus penata, duduk dulu bincang dengan G8. Kemudian tuan-tuan tatar dan selepas itu isi Google Form tersebut. Dah bagi awal-awal ya. Nota berkaitan tajuk modul. Jadi sebab itu saya kata sedia dulu sebab saya amat berkeyakinan akan diminta juga berapa peratus penjajaran selesai di sekolah tuan-tuan. Dan kami pun akan minta nanti tuan-tuan pun memang nak menyampah tengok Puan Rubaiyah dia kerja-kerja sekejap-kejap dia minta data, tapi itulah diminta ya tanggungjawab kita. Jadi untuk PGB buatlah pemantauan tuan-tuan, sambil tuan-tuan tu tanya KP masing-masing setakat ini kita punya penjajaran berapa peratus yang tinggal, telah selesai ke belum. Jangan sehingga ke hujung kita baru 60%. Ya, nanti tak masa-pasal kita kena gantikan pula ya. Okey. Kita lihat ni menggunakan modul ya, aktiviti relevan dengan topik PDP. Jadi tuan-tuan dah bagi nota relevan topik yang diberi dan ada pentaksiran. Pentaksiran itu tuan-tuan akan melibatkan dua perkara. Kalau yang tahap 1 ada PBD di situ pentaksirannya. Bukan kita beri latihan semata-mata kepada budak-budak kita nak tanda, kita nak tengok markah. Tetapi ada proses perkembangan anak-anak murid itu. Saya berikan contoh kalau anak-anak yang berada di tahap 1 tahun 1. Tentulah ada perkembangan anak-anak kalau mata pelajaran bahasa Melayu, anak ini sudah mencapai mengenal 2 suku kata tertutup, katakan. Dia dah boleh, dia tahu dah suku kata tertutup. Jadi ada pentaksiran. Sebab itu penyediaan modul ini kena dibincang, dijajarkan dengan sebaik-baiknya.
InsyaAllah kalau tahun ini kita buat elok-elok, sebenarnya kita boleh pakai. Tahun hadapan berlaku apa-apa kita ambil saja. Sebab itu tahun ini memang kita rasa macam sedikit tertekan, banyak yang perlu kita sediakan, tetapi selagi kurikulum yang sama kita gunakan, kalau berlaku sesuatu di sekolah kita, kita boleh pakai bahan yang telah kita sediakan, ya. Jadi saya sangat-sangat berharap, kerana saya amat berkeyakinan kaedah yang paling banyaklah yang kita gunakan modul. Sebab inilah yang anak-anak murid kita mampu, kan tuan-tuan. Mereka kebanyakannya tak ada peranti, dia tak ada line internet. Modul ni lah yang banyak. Jadi buatlah modul ini sebaik-baiknya. Kita akan serahkan kepada anak-anak, dan modul itu dapat kita jadikan sebagai bahan mentaksir perkembangan kemenjadian anak-anak kita itu. Ya, jadi ini daripada saya, ya. Jadi saya sangat berharap penerangan ini jelas kepada tuan-tuan lah, ya. Okey. Jadi kita lihat pada perkara yang berikutnya, itu kaedah PDPR berasaskan project based learning, terutama mata pelajaran seperti sains. Dia ada ini kan, macam mana nak buat ni PBL ni, dah budak-budak ni berada di rumah, boleh dibuat, dilaksanakan mengikut mata pelajaran atau gabungan beberapa mata pelajaran. Okey, nak gabung beberapa mata pelajaran kena berbincang sesama panitia. Saya berikan contoh, pendidikan sivik kewarganegaraan merentas kurikulum. Betul tak tuan-tuan? Dia ada dalam bahasa Melayu, dia ada di dalam bahasa pendidikan Islam, dia berada di dalam pendidikan moral. Jadi kita kena kreatif, kita boleh gabungkan mata pelajaran ini nak buat berasaskan projek. Sebab di rumah kan, contohnya lah nilai bekerjasama. Anak-anak ni buatlah menyapu lantai, bergotong royong dengan ibu bapa, tetapi di dalam kita punya modul dalam bahasa Melayu, apa yang nak dibuat di situ? Mungkin dia boleh mentaksir, murid ni dia tulislah karangan pengalaman bergotong royong semasa PKP di rumah. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam pendidikan Islam, apa pula sebelum bergotong royong nak membaca doa, mungkin adalah doa-doa tu yang berkaitan. Jadi kreativiti ini perlu ada. Sebab kita tidak mahu membebankan anak-anak itu sendiri, dan juga guru-guru boleh gabungkan. Sebab dia ada, ya, PDPR berasaskan projek. Pelaksanaannya diberikan di situ. Tajuk mesti ada kepada murid-murid. Bimbing murid untuk mengenal pasti kaedah menyiapkan projek yang diberikan. Puan-puan nak buatkan dalam bentuk biasanya kita selalunya buat dalam bentuk kita punya kita pakai, kalau kita siapkan tu scrapbook kan, katakanlah, boleh. Nak buat lukisan, buat murid-murid ni dia ambil bahan-bahan terpakai, dia menghasilkan bahan, tuan-tuan, terutama murid-murid di sekolah menengah yang mengambil RBT tu, tuan-tuan. Jadi dia boleh, sebab kita tak mahu dia pergi membeli bahan, ambil sajalah surat khabar terpakai apa dan sebagainya, tetapi bergabung beberapa mata pelajaran. Pendidikan seni pun boleh menilai di situ. Dari segi seninya, ya. Okey, bimbing anak murid ini. Bimbing murid mengenal pasti bahan, peralatan dan kos yang diperlukan. Jadi kos pun kita kata, okey, kita tidak menggunakan kos. Kita ni nak menggunakan apa? Di sini kreativiti cikgu kena ada. Apa yang ada di rumah, macam-macam budak-budak ni akan buat, tuan-tuan. Kalau ibu bapanya tolong, biarkanlah mak bapak dia membantu, kurang-kurang ibu bapa akan terlibat secara langsung. Bila dia terlibat, saya teringat masa saya laksanakan PDPR berasaskan projek ni semasa saya menjadi pengetua di Payah Rumput masa PKP tu, tuan-tuan. Saya boleh datang ke sekolah sejak Mei tu dibenarkan ada. Tiap-tiap hari saya mendapat bahan-bahan macam-macam model yang dihantar oleh ibu bapa secara drive-thru, bahan-bahan terpakai. Saya serah je, ni ambil, cikgu seni ambil, cikgu RBT ambil, cikgu ni ambil, nilai cikgu. Jadi sebenarnya kita boleh buat. Kita boleh buat, tetapi dirancang. Kalau tak rancang, tak jadi. Ya, menentukan jangka masa menyiapkan projek. Murid pun akan suka. Dia tetapkan, contohnya projek ni nak siap seminggu. Kita ada 2-3 mata pelajaran. Selesai mata pelajaran kita dapat nilai. Cikgu pun gembira, bersama-sama menilai dekat situ. Anak-anak pun ada kejadiannya. Bimbing murid menyelesaikan projek. Bentangkan hasil projek. Murid nak bentang, dia boleh bentang macam-macam gaya lah dengan cikgu. Kalau mereka ada peranti, mungkin cikgu buat jadual. Ni mereka nak bentang.
Ataupun yang sekarang ni saya tengok ramai juga ibu bapa dia videokan. Dia bentang depan ibu bapanya video, dia hantarlah kepada cikgu, cikgu nilailah video tu. Buatlah pertandingan cikgu, pembentangan yang paling terbaik, berikan hadiah. PCG kita yang banyak tu boleh digunakan untuk memberikan hadiah kepada anak-anak murid kita ni. Ya, buat refleksi tentang proses penghasilan projek. Inilah dalam RPT cikgu nanti, dalam RPH cikgu. Sebab nanti ada yang tanya, Pak Rubaiyah, budak-budak dah di rumah. Sebab ini kan yang berlaku pada bulan Mac hingga Jun hari itu, cikgu-cikgu tak nak buat RPH. Padahal kena buat. Dalam manual ni dah ada, dalam surat tu pun dah ada. Kena buat. Jadi, bagaimana cikgu ingin melihat refleksi kerja murid-murid ini, dah hantar, cikgu dah bimbing dia dah bentang videonya, dia dah hantar kepada cikgu, maka tulislah refleksi berdasarkan apa yang kita buat tadi. RPH kita ada kat situ. Jangan terlupa ya, kita punya pas kuat kita tu RPH. Itulah kita punya memang yang akan menjadi bukti kita mengajar ke tidak. Kena buat. Nanti sebelum tanya ni saya dah bagi tahu siap-siap. Kena buat ke tidak? RPH tu Pak Rubaiyah nak buat PAK21 ke apa ke sebagainya cikgu. Dia kata buat RPH. Kalau buat RPH kita pergi kepada surat perkeliling. Membuat RPH tu yang dibaca sekali lagi. Tahun 1985 kita baca 1999. Perkara yang paling penting menyiapkan RPH tu dia ada 3 perkara utama. Yang itu ambil dulu. Cikgu ada tajuk. Kan apa benda yang kita ada objektif RPH kita. Ambillah modul kita dah ada objektif kan. Projek kita dah ada objektif. Ambillah objektif itu, jangan buat objektif lain-lain. Kemudian ada refleksi. Aktivitinya yang kita dah bagi pada murid. Simple sahaja. Dia tak minta 3 perkara dalam RPH. Jadi guru besar pengetua keluarkan surat perkeliling menyediakan RPH beri kepada cikgu-cikgu. 3 itu refleksi 100% murid menyiapkan projek. Bukan. Kita dah bagi ni, kita dapati berapa peratus murid yang mencapai objektif kita. Kita suruh buat katakan perahu lah daripada kertas. Ada murid kita dia tak buat perahu, dibuatnya kapal. Salah faham. Dekat situ. Jadi kita reflect semula dengan apa yang dihasilkan oleh murid itu berdasarkan yang otentik di situ. Jadi kalau dia dah salah faham, kita betulkan balik. Barulah kita mencapai 6 aspirasi murid. Pengetahuan tu ada kan? Pengetahuan murid kena betulkan. Kalau dia salah faham, pengetahuan yang lain dia terima daripada kita. Jadi saya teruskan di sini. Sebab nanti tanya, buat RPH kita buat? Wajib kena buat RPH. Ya, murid siapkan kerja, cikgu buat RPH. Bukannya susah. 3 perkara berdasarkan surat perkeliling kita. Okey. Peranan guru. Ni ada sampai. Menyusun semula rancangan pengajaran tahunan. Kalaulah kata berlaku PDPR berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP kita kena susun. Kalau tahun ini kita berdasarkan di SKP yang dijajarkan. Sebab itu saya kata tengok semula berapa persen yang tinggal. Buat-buatnya na'udzubillah min zalik ya. Katalah bulan 11 tiba-tiba kita diarahkan tutup sekolah di negeri Melaka. Kalau kita tidak ada percentage berapa peratus penjajaran itu telah selesai, kita akan membuat PDPR ni yang bukan-bukan. Manual yang kita akan siapkan untuk sekolah kita, dia akan jadi bukan-bukan. Sebab kita tidak akan bertindak berdasarkan data. Sebab itu saya minta PGB. Petang ni pun saya minta PGB yang masuk. Paling kurang-kurang pun GPK. Jangan bagi cikgu yang bersama berdepan dengan saya. Ya, Haji Ramli kata puan nak live dari ini ke, dari rumah, dari pejabat ke? Tak, saya datang ke Jasin, saya kata. Sebab bagi saya ini satu tanggungjawab. Ya, satu tanggungjawab. Bekerja saya tadi tuan-tuan, kita baru habis dialog prestasi dengan pengarah ya, 3 buah sekolah. Saya kata tak apa, saya datang ke sini sebab saya tak mahu kita tersalah bawa di negeri Melaka. Siapalah pegawai yang mendengar tu hari tu taklimatnya daripada ini, dia pula tak faham. Jadi tolong tuan-tuan buat percentage tu, buat kajian berapa persen. Kalau kita berlaku begini, kita akan buat begini. Jadi modul yang tuan-tuan beri kepada ibu bapa itu, kita boleh beritahu tuan-tuan dalam penjajaran kami baru selesai 70%. Anak tuan-tuan kena buat modul ni, dia kena ikuti kelas ini sebab kita nak melengkapkan 100% yang kita nak halalkan gaji yang kita terima kepada anak-anak ini. Kami akan mengajar
untuk kami pastikan 100% pendidikan itu diterima oleh anak-anak dalam apa jua keadaan. Jadi itu kita, sebab itu ibu bapa perlu diberikan penerangan, ya. Dan takwim persekolahan yang berkuat kuasa. Kita berkuat kuasa takwim persekolahan kita sehingga 18 hari bulan Disember. Jadi tuan-tuan saya harap sangat jelas. Cikgu, ya, sebab itu kena sangat jelas. Rancang RPH berdasarkan RPT yang telah disusun dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum. Secara optimum, tuan-tuan, ya. Maknanya kandungan itu kita kena habis. Jadi kena kira. Kalau sekarang 75%, katakan tutupkan, ada 25% kita dah jalankan itu, okey, dah capai, okey, BM. Ada berapa persen? Mungkin antara mata pelajaran tu dia akan berbeza-beza. Kita habiskan, okey, BM kata kami ada 80%. Okey, kita buat ni PDPR 20% kita selesaikan dalam keadaan begini untuk tahap 1, tahap 2, tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 4. Kita susunkan betul-betul, tuan-tuan, ya. Menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid, bukan sumber yang ada pada cikgu. Kita cikgu memang semua ada laptop, kita semua ada macam-macam peranti kita ada, tetapi fikirkan murid. Yang ini sepatutnya PGB telah ada data di sekolah. Dia dah tahu berapa ramai murid dia yang ada peranti. Contohnya ada handphone, ibu ayah ada handphone, murid pun mungkin ada handphone, dia dah tahu. Dia dah tahu berapa ramai muridnya yang ada komputer. Dia dah tahu berapa ramai muridnya yang tak ada apa-apa, yang hanya bergantungkan kepada modul. Jadi sebab itu dia kata sumber itu ambil kira yang fleksibel, ikut sekolah kita. Ada sekolah mungkin tak ada masalah, dia boleh jalankan semua atas talian. Kerana murid tak ada masalah, cikgu tak ada masalah. Macam-macam boleh dibuat. Tetapi ada sekolah mungkin atas talian langsung tak boleh buat. Kita bersandarkan modul kerana murid kita itulah yang dia boleh ada. Jadi susun, tuan-tuan, ya, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel. Maknanya kita bermesyuarat. Sebab tu saya kata selepas pendaftaran ini buat mesyuarat. Putuskan dalam mesyuarat. Okey, kita boleh guna peranti 30%. Ini saja. Yang kita nak menggunakan modul 60%, 10% lagi kita akan menggunakan kaedah apa. Okey, kita akan buat project based learning tadi. Kita akan buat apa dan sebagainya, dirancang secara berstruktur. Ya, nampak di situ. Okay, ya, nampak jelas. Okey, peranan guru menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses, bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Salah satu bahan yang mudah didapati buku teks. Buku teks ada pada murid. Optimumkan penggunaan buku teks itu kerana ada pada anak-anak kita. Ya, dia mudah dapat. Dalam budak-budak ni dah pindah dekat pusat komuniti. Semua dah tak ada kat situ kan. Kita pula minta bukan-bukan. Memanglah dia tak akan berlaku PDPR ni tadi. Jadi apa yang kita tu kita fikirkan situasinya, ya. Memastikan murid mendapat tugasan latihan yang dirancang oleh guru. Latihan itu dirancang. Apa maksud dirancang, tuan-tuan? Mungkin tak banyak. Mata pelajaran ni bagi 3, mata pelajaran tu bagi 1 sahaja. Campur-campur semua jadi 10. Banyak. Sebab itu mesti dirancang. Jangan kita saya nak habiskan juga, bergaduh pula KP dengan KP dekat situ. Yang ini pun tak boleh bertolak ansur, tak boleh. Dirancang, fikirkan murid. Ya, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Jangan satu je, ada kuis, ada tugasan, ada latihan, ada projek untuk menentukan pencapaian murid. Jadi pun kena rancang juga, tuan-tuan. Ya, mengadakan perbincangan dengan ibu bapa atau penjaga untuk menyokong pembelajaran murid di rumah. Jadi saya sangat yakin kalau kita memberikan kefahaman tentang pentingnya kita menyiapkan kurikulum yang perlu dipelajari mengikut tahun, ibu bapa akan celik. Walaupun katalah ibu bapa itu buta huruf, dia tak faham pun, tetapi dia tahu, pakcik, makcik tahun ini anak tuan-tuan mesti habis belajar yang ini sebab tahun depan kita kena sambung dengan yang ini pula. Dia mesti akan paksa anak-anaknya. Tetapi apabila kefahaman ibu bapa tidak diberikan oleh kita di peringkat sekolah, maka kita akan sukar mendapat kerjasama yang baik. Sebab ibu bapa tak tahu kepentingannya. Kenapalah cikgu dikerja atas. Kita cikgu tak ada masalah, kita faham. Tetapi ibu bapa di luar sana dia tak faham. Ya, jadi kita jangan membuat satu tanggapan ibu bapa faham. Jadi mesti ada sokongan
untuk anak-anak ini belajar. Tak payah risau, kata tuan-tuan, kami akan bekalkan modul. Banyak kertas daripada PPD, daripada jabatan ni, kita akan cetakkan modul, kita akan hantar. Buatlah saja modul itu, ya. Okey. Rekod pelibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian. Mesti ada perekodan. Okey, murid dah terima modul. Ada murid sekolah kita ada 500 orang. Semua menerima modul, rekod pelibatan. Okey. Yang hantar balik modul tu 300. Ada 200 yang tak pulangkan balik. Maknanya kenapa 200 tak hantar balik tu, kita buat kajian. Oh, dia tak dapat hantar balik, dia tak ada kenderaan nak hantar. Saya sedarkan tuan-tuan sebab saya berkongsi sedikit pengalaman saya sebab sepanjang PKP tu saya masih jadi pengetua. Modul pertama, pai rumput hantar, mula-mula kami buat atas talian apa sebagainya, kita buat kajian, kita dapati, kemudian kami buat meet dengan ibu bapa, baru kita tahu apa masalah di rumah. Akhirnya saya kata kita buat modul. Modul yang pertama tu saya minta izin PIBG. Saya kata dengan PIBG, saya kata selama ini semasa PKP kita ada Grab Food kan, saya nak gunakan Grab tu untuk hantar modul ni kepada ibu bapa. Masa tu dah boleh bergerak kan, ada guru. Jadi siapa yang kita ni, kita minta cikgu-cikgu. Masa tu ada guru-guru bujang saya, cikgu-cikgu, lelaki saya pun pergi. Bila kita pergi menyampaikan modul itu, barulah kita tahu ada ibu bapa, dia tak datang, dia tak ada kenderaan nak datang. Nangis ya tuan-tuan. Insaf. Cikgu dia kata anak saya tak boleh ikut tu, tak ada handphone, yang ada pun tak boleh nak guna, kita perlu apa ni, kita tak cukup apa. Okey, dia tak boleh nak datang ambil modul sebab dia tak ada kenderaan nak datang ambil modul tu. Baru kita tahu. Jadi saya adalah data masa tu kita kerjasama dengan HEM. Berapa ramai budak yang tak ni, yang tak ada. Jadi yang tak ada ni kita minta lah ikhlas cikgu-cikgu, pergilah hantarkan modul ni. Lepas tu kita pesan jiran-jiran. Jiran yang mana ada tolong ambil semasa datang. Kalau bolehlah ke rumah tu, kalau tak boleh kita kata kita lah terpaksa ambilkan. Jadi perkara-perkara sebegini menjadi peranan kita sebagai guru, tuan-tuan ya. Kita diuji dalam pandemik ini, tetapi ujian ini sebenarnya membuka mata kita tentang peranan kita mungkin yang kita tak laksanakan selama ini dengan begitu baik. Okay, peranan pentadbir ini sangat penting. Memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti. Teliti, saya ulang 2-3 kali, teliti. Bila teliti, kita mesti ada data. Kita nak gunakan sesuatu itu berdasarkan data, tuan-tuan ya. Cekap dan berkesan untuk mengelakkan pertindanan masa antara mata pelajaran dan lambakan tugasan latihan kepada murid. Jadi, jawatan kuasa yang berada di sekolah bukan kita letakkan kepada JPK 1 semata-mata. Semua pentadbir kena duduk. Koku kena duduk, HEM kena duduk, panitia kena duduk. Duduk sama-sama merancang. Kita bagi JPK 1 buat, lama-lama semua JPK 1 option nak pencet. Menangis dia. Berjurai air mata yang tak terhingga. Duduk sebab nak merancang ini kita kena duduk satu tim. Tuan-tuan ya, atur jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan. Dan PGB, pantau PDPR yang dijalankan dan memberikan sokongan yang bersesuaian kepada guru. Pujilah cikgu-cikgu kita. Tahniah cikgu, walaupun murid cikgu 4 orang setia, cikgu duk mengajar dekat dalam apa Telegram ke, dalam WhatsApp ke apa sebagainya. Terima kasih cikgu, cantik bahan yang cikgu sediakan ni. Bagus cikgu-cikgu, tanda semua budak-budak ni punya apa modul, ada perekodannya, lengkap PBD kita. Ya, jadi peranan pentadbir. Pentadbir memainkan peranan yang sangat penting. Semangat tu datang daripada pentadbir sebab saya merasa situasi ini. Kalau kita lah yang lemah semangat, satu sekolah tu lemah semangat sebenarnya. Tetapi bagaimana kan orang kata patah paruh bertongkat dagu, patah apa kuku bertongkat apa? Kita bertongkat siku apa semua sebagainya situ. Lagu tu jadikan semangat. Saya hantar lagu tu kepada cikgu-cikgu saya semasa PKP. Kedengar lagu ni. Saya tak patah semangat, saya kata. Tak patah semangat. Kita jangan patah semangat dengan dugaan yang diberikan oleh Allah. Kita kena penuh semangat. Ya, sebab tu saya semangat cakap dengan tuan-tuan ini. Jadi peranan pentadbir ini sangat penting. Macam petang ni kan saya minta PGB luangkan masa dengar taklimat ini sebab taklimat yang didengar oleh ketua oleh ketua kepada anak buah dia tak sama dengan orang kanan kita yang dengar taklimat tu. Pencairan akan berlaku. Saya cakap terus terang tuan-tuan sebab saya jadi pengetua. Baru saya pergi jabatan. Sebab itu saya jarang wakilkan kecuali dia kena perlu wakil. Kalau dia perlu wakil pun
saya akan dapatkan yang ini juga. Kerana saya tahu anak-anak buah kita kan kadang dia tak berani nak cakap. Jadi sebagai ketua kena dengar. Saya harap-harap petang ni ramai PGB yang datang ya, bukan wakil. Kecuali kalau tuan-tuan ada apa-apalah. Okey, peranan ibu bapa dan penjaga. Membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR ataupun arahan tugasan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Bantu ibu bapa, mesti beri taklimat kepada ibu bapa. Selepas mendengar penjajaran ini, buat perancangan macam mana kita nak sampaikan kepada ibu bapa. Nak buat dalam Meet, buatlah dalam Meet sekolah. Minta ibu bapa datang. Kadang-kadang dengan ibu bapa kita tak boleh buat hari bekerja, terpaksa buat hari Sabtu, hari Ahad. Saya bagi cerita dengan tuan-tuan, 15 April 2020 saya buat Meet dengan ibu bapa. Masa tu cuti Melaka Bandaraya Bersejarah, kita PKP kan. Jadi PIBG saya kata, yang ini ada ibu bapa pun yang tak kerja apa, kami buat Meet. Pertamalah satu sekolah di Malaysia, kami buat Meet dengan ibu bapa dan kita berbincang. Saya berbincang dengan semua ibu bapa. Masa tu saya ambil tingkatan 5 dan 3. Sebab masa tu saya tak tahu lagi PT3 tu ditiadakan. Kita berbincang dengan ibu bapa. Dan masa itulah saya baru tersedar sendiri, syok sendiri rupanya mengajar atas talian. Anak murid saya, mak bapak tu beritahu, cikgu handphone saya satu cikgu. Anak saya seorang tingkatan 3, seorang tingkatan 5. Bergaduh dah budak-budak ni cikgu. Terduduk saya dengan PIBG dengarnya. Ya. Jadi lepas itu saya susun strategi. Belum lagi orang lain buat modul, kami dah buat modul. Kita buat macam mana? Hantar ke rumah. Saya kata kali pertama. Yang kedua kita buat drive-thru. Saya sediakan perancangan modul saya sampai bulan 11. Masa tu kita cuti sekolah bulan 11. Mak bapak tu saya dah bagi jadual tuan-tuan. Bukanlah nak bangga diri. Ini tarikh hantar, ini tarikh ambil. Lebih kurang 4 minggu macam tu. Mak bapak pun kata, cikgu sampai bulan 11 sekolah kita cuti. Tak, saya sediakan awal. Sediakan payung sebelum hujan. Saya dah ajarkan siap-siap kurikulum dekat sekolah saya. Itu cikgu-cikgu macam mana puan tahu? Kita sendiri boleh fikir apa-apa yang boleh berlaku. Sebagai ketua kita kena bijak melihat ke depan. Jadi kita berhenti sekejap tuan-tuan. Azan, tuan-tuan baca dulu kat bawah tu. Bagi semangat ni. Baik tuan-tuan, kita teruskan ya. Jadi peranan ibu bapa dan penjaganya amat penting tuan-tuan. Maklumkan kepada semua ibu bapa, selain daripada delima, sebenarnya salah satu medium yang begitu luas yang ada lah, kebanyakan rumah ada, kita ada TV pendidikan tuan-tuan ya. Dan saya pun mengucapkan tahniah kerana negeri Melaka yang paling aktif membuat rakaman TV pendidikan ni tuan-tuan untuk pengajaran. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya pun masa PKP tu pergi buat rakaman TV pendidikan. Sebab saya mengajar tingkatan 1, saya buat rakaman. Masa tu kena minta izin daripada PPD untuk pergi buat rakaman. Meleleh-leleh perlu buat rakaman. Rupanya bukan ni kan mudah, ada keluar TV pendidikan. Jadi ini adalah salah satu medium. Jadi tugas PGB untuk mengetahui tajuk-tajuk yang ada dalam TV pendidikan dengan EduWeb TV itu. Jika kita nak menggunakan medium itu sebagai salah satu cara anak-anak murid kita mengulang kaji dan sebagainya, kena senaraikan bila tarikhnya, jam berapa. Jadi anak-anak kita tak, ibu bapa dapat jadual tersebut, dia dapat dah. Budak-budak tu asyik tengok TV kartun je kan. Mak pun boleh kata, buka EduWeb TV, buka TV pendidikan, ni sekarang ni sains tengah berlangsung. Jadi ibu bapa dapat jadual sebab kita rancangkan dengan betul-betul, maka segala bahan yang kita berikan tu akan dimanfaatkan seoptimum mungkin. Itu juga dengan koleksi video Cikgu Tiong e-belajar yang saya nyatakan tadi kan. Jadi dapatkan maklumat tersebut untuk cikgu tuan-tuan rancang dan maklum kepada ibu bapa. Ini sangat penting ya, ibu bapa dan penjaga. Kalau penjaga yang sibuk macam mana pun, kalau dia dapat jadual tu kurang-kurang dia mengingatkan anaknya. Tuan-tuan ya, dia ingatkan anaknya ini ada. Cikgu bagi ni ada kat TV, ada apa dan sebagainya ya. Ini sangat penting peranan ibu bapa tu. Dan kita dah akhir tadi tuan-tuan, penutup dah sekejap je ya. Manual PDPR ini merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Dia distrukturkan, kita kena rancang supaya murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Kejayaan PDPR murid memerlukan sokongan semua pihak. Daripada KPM kita dah diberikan manual, kita diberikan panduan ya. Daripada JPN kita turun membuat penataran PPD ya tuan-tuan, sekolah, guru, ibu bapa, penjaga dan juga komuniti. Jadi kitalah orang yang bertanggungjawab untuk bersama-sama memastikan anak-anak didik kita terus menerima pendidikan walau apa jua keadaan.
di mana juga mereka berada tuan-tuan, kerana hak anak-anak murid ini untuk menerima pengajaran dan pembelajaran daripada kita. Jadi saya sangat berharap penantaran kita yang tak begitu lama jelas kepada tuan-tuannya, dan selepas selesai penantaran ini mungkin kita akan buka sesi soal jawab ya pada ini, untuk tuan-tuan mungkin bertanya mana-mana lagi yang tidak jelas. Dan mulai esok, kalau PJB malam ni dia boleh baca, esok rancanglah tuan-tuan ya, terus panggil, berbincang, beri dulu kepada semua cikgu dibaca ya. Cikgu muat naiklah dalam laman tuan-tuan, minta semua cikgu masing-masing ada baca. Sebab perkara ini kalau cikgu baru posting 30 tahun lagi nak servis, 30 tahun lah manual macam ni nak menyediakan dalam keadaan apa-apa bencana ni, kita ada perancangannya ya. Jadi saya sangat berharap penjelasan ini dapat membantu tuan-tuan merancang di peringkat sekolah. Mudah-mudahan ya wabak pandemik ini cepat berlalu, dan kita dalam apa juga keadaan kita bersedia ya. Maknanya payung tu dah diadakan tuan-tuan ya. Jadi manual ini bukanlah semata-mata untuk situasi Covid ya, akan digunakan apabila apa-apa bencana berlaku. Jadi sekian dulu daripada saya buka kepada sesi soal jawab. Saya serahkan kepada Puan Reni Azrina ya, kita punya pengacara. Ada pertanyaan? Okay, terima kasih pada Puan Hajar Rubaiyah ya. Sebelum kita tutup kita persilakan mana-mana ada persoalan daripada tuan-tuan guru besar dan pengetua untuk Puan Rubaiyah jawab. Dipersilakan. Semangat pula. Alhamdulillah. Rasanya semua faham. Semua faham ni. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kan semua faham ya. Tapi saya sharing sedikit dengan tuan-tuan ya. Jangan patah semangat kita tuan-tuan ya. Biar kita semangat, bagi semangat kepada semua kami di sini. Sebenarnya ramai ya, di PPD ni. Kita akan bersemangat tuan-tuan. Selagi nyawa di kandung badan, kita bersemangat. Jelas bang, terima kasih Cikgu Ngoy ya. Tuan-tuan pun boleh telefon saya terus, tak ada masalah. Saya ni sentiasa terbuka. Kita berkongsi apa yang ada. Kitalah wira barisan hadapan tuan-tuan. Kita tepis semua apa saja kenyataan orang luar yang mengatakan kita ni makan apa, gaji buta lah apa dan sebagainya kan. Kita tepis semua keadaan tu kerana kita mempunyai semangat yang sangat bersungguh-sungguh memberikan pendidikan kepada anak-anak ya. Okay. Oh, Cik Imran Lamin kata penerangan yang sangat jelas sampai tak tahu nak tanya apa. Alhamdulillah. Taklah sia-sia nak datang, sebab kalau saya dapat habis cepat, sebenarnya saya nak bekerja sedikit semula ke ke Dewan Bestari. Di sana pegawai saya ada sedang melaksanakan bengkel ya, CFR kepada guru-guru bahasa Inggeris kita ya. Jadi terima kasih mengambil masa tuan-tuan. Semoga jelas dan selamat melaksanakan perbincangan, selamat menyediakan payung untuk kita semua. Saya silakan pada Puan Reni. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada sekali lagi pada Puan Hajar Rubaiyah binti Abdul Nawas yang telah memberi penjelasan yang sangat orang kata jelas. Okey, jadi antara beberapa intipati yang perlu tuan-tuan dan puan-puan laksanakan selepas ini iaitu penataran jangan lupa penataran kepada guru-guru dan ibu bapa di luar sana. Yang kedua, melihat semula penjajaran kurikulum dan dianalisis. Dan yang ketiga, mengadakan mesyuarat untuk persediaan PDPR ni tuan-tuan dan puan-puan. Ibarat kata Puan Rubaiyah, sediakan payung sebelum hujan. Akhir sekali daripada kami iaitu pandemik COVID terpaksa direda kerana si kuman di sana dan di sini. Taklimat PDPR tamatlah sudah. Semoga hadirin faham dan kita perlu laksanakan. Sekian, terima kasih kepada semua yang kerana sudi berada bersama kami selama hampir 2 jam. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Terima kasih semua.